السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا ليبتلينا في هذه الدار بالخير والشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana setiap detik dan saat yang kita hadapi bermakna kita telah menghampiri destinasi. Maka dengan jalan takwa kita akan selamat di dunia dan kita juga akan selamat di akhirat, sebagaimana menjadi wasiat ataupun pesanan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hari ini 5 November 2021 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal, hari terakhir dalam bulan Rabiul Awal tahun 1443, kita akan bincangkan satu tajuk yang mengejutkan kita, yang mencelikkan mata, yang menghilangkan kelenaan daripada orang-orang yang suka tidur, iaitu tajuk kita hari ini, kematian yang semakin hampir. Itu je berita yang kita tengok. Kalau kita tengok dalam Facebook kawan-kawan, sahabat ini mati, orang ini mati, orang ini mati. Ada juga orang tak mau mati, dia kata kenapa pula mati? Kan kita sudah 2 vaksin, 2 dos sudah cukup. Mati juga. Kita kata siapa dia cakap dengan awak? Sudah vaksin malaikat maut tak mari. Setelah bila kita nak bercakaplah dengan baik-baik. Kematian itu suatu kemestian yang akan dilalui oleh setiap orang. Cuma kata di para ulama, al-asbab muta'addidah wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian tu banyak, tapi mati tu satu je. Apabila malakul maut tarik nyawa, matilah orang tu. Cuma nak menjadi sebab kematian tu macam-macam. Ada orang mati aksiden, ada orang mati kena COVID, ada orang mati tak ada apa-apa, tidur mati. Maut wahid, asbab mutaaddidah. Maka kita mengatakan berbeza di antara yang pihak Kementerian Kesihatan duduk cakap itu, iaitulah kematian kerana COVID itu kurang dengan sebab adanya ikhtiar usaha yang dilakukan itu. Bukan makna tak boleh mati. Itulah kita. Asyik duk salah orang ya, kita tak mikir kita tu nak mati. Mati kena apa pun bermakna matilah orang itu. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu. Kita ni kalau boleh tak mau mati, mau lari. Waktu kita sihat senanglah. Waktu kena bala nak suruh mati pula, kan? Waktu kita kaya, kita senang, kalau boleh nak lari daripada mati. Larilah kamu ke mana nak pergi, dalam bukit ke, dalam hutan ke, masuk ke angkasa, tetaplah kematian itu akan menemui kamu. Kalau setakat mati habis cerita, kita kata boleh tahan lagi. Habis setakat tu je. Tapi ingat, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembali kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lepas pada mati, terbongkarlah segala rahsia yang kita sembunyikan dulu. Mungkin ada sebahagian rahsia kita pun terlupa kita buat benda tu. Tapi kena ingat, malaikat tidak lupa. Pencatat amalan tak pernah tidur. Mereka tidak makan dan tidak minum, menyebabkan rasuah tidak boleh diberi. Itu hikmah kenapa Allah bagi malaikat jaga kita, bukan kita jaga kita. Kalau kita jaga kita, boleh ya bagi rasuah. Jangan tulis banyak. Tapi oleh kerana malaikat yang jaga, dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin, apa yang dia nak? Dia tak ada nafsu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya. Para jemaah sekalian, ayat ini sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kematian. Suatu perkara yang mesti dilalui oleh kita yang hadir dan juga oleh orang yang tidak hadir ke masjid pada hari ini. Di antara yang tidak hadir ke masjid hari ini iaitulah muslimah. Orang wanita tak dapat pergi ke masjid hari Jumaat. Orang-orang yang uzur, yang sakit. Orang-orang yang kena kuarantin. Kita minta Allah Ta'ala sembuhkan mereka dan selamatkan mereka dan kita semua. Dan orang-orang yang berpenyakit, penyakit jiwa. Masjid buka pun duk sengih lagi, tak pergi juga sembahyang Jumaat. Hak ni penyakit paling payah. Kalau orang kena COVID boleh kuarantin. Orang kena penyakit tak segi sembahyang Jumaat ni, laki-laki yang tak ada uzur ni, kita nak bagi ubat apa dengan dia? Apa dos yang boleh dibagi kepada manusia yang buat bodoh, buat lembu kenyang, orang azan Jumaat tak mari ni? Wanita yang ada di rumah tu tengok suami ke anak-anak yang tak pergi semalam Jumaat, tolong gerak, kejut, suruh dia mari masjid. Dah lagi ni, habis dah tempohnya. Tempoh PKP yang tidak ditutup masjid dulu sudah tamat. Seringkali anak ulang, yang saya bimbang pintu masjid dibuka, pintu hati ditutup. Na'udzubillah. Itu yang kita takut. Maka orang-orang yang pergi masjid kita dengar, yang tak pergi masjid pun akan mati. Maka di sinilah menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian membuat persiapan. Semua orang akan menghadapi mati mengikut dalam rekod yang mati ni, orang tua mati, muda mati, kanak-kanak mati, semua orang mati. Maknanya tidak ada kecuali siapa-siapa. Kalau kita ada limit lah, mati bermula umur 40, boleh tahan juga. Aku lambat lagi, baru 37. Ada 2 tahun lagi. Ni tak ada limit masalahnya. Dia mari tak kira siapa. Malaikat maut tengok senarai ada, budak ke, orang tua ke, jalan. Maka bila kita bincang tentang kematian, ada setengah orang menganggap, oi, kolok lah ustaz ni, cakap apa mati je dia. Macam tak ada tajuk lain. Kita banyak dah tajuk kita bincang.
Siri-siri yang lepas macam-macam dah kena bincang. Kita nak bincang bab apa lagi? Nak bincang bab bajet, tuan-tuan boleh tengok live dah dalam TV, dalam internet sudah ada. Bukan kita duduk zaman dulu ni. Jadi kita bincang bab mati kerana ini jarang didengari. Kalau tengok dalam internet bab mati tutup lalu. Nah, hari ni kita dua ada depan ni, kita bagi motivasi tentang mati. Kerana ada orang kata kalau banyak sangat bincang tentang mati ni memundurkan masyarakat, membantut ekonomi. Menarik juga dia punya pandangan. Kita kata pandangan menarik ke pandangan yang tidak betul? Ini satu kisah, satu cerita. Waktu anak dipanggil oleh sahabat-sahabat kita belaka, sambil kita bergurau, dia tanya, "Ustaz, kita buat perhimpunan orang hebat-hebat lah, kira orang besar-besar. Tajuk apa yang sesuai Ustaz nak cakap?" Saya kata tajuk banyak, kalau tuan nak bagi cadangan. Akhir sekali dia kata, "Ustaz pilih." Kata kalau tajuk saya pilih tajuk mengingati kematian. Penganjur terkejut. Tak sesuai ni. Ini orang hebat-hebat belaka ni. Juta-juta semua ni duit ni. Saya kata orang ni lah kena ingat ke mati. Sebab apa? Dalam syarikat kita ni apa masalah yang kita hadapi? Masalah pecah amanah. Lagi rasuah. Lagi tak telus. Lagi tengok. Punca berlakunya sedemikian. Kenapa? Soalan ni. Punca berlaku sedemikian itu kenapa? Lama dia termenung. Akhir dia kata, "Oh betul Ustaz, tajuk ini sangat sesuai dengan kita. Sebab punca berlaku kerosakan dalam syarikat, dalam masyarakat, dalam negara kerana lupa kepada mati, menyebabkan orang sanggup lantak apa saja asalkan fulus boleh ambil." Kita jangan ingat bincang bab mati ni kolot lah. Mati kata di dalam asal sebut kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan dan pengajaran kepada kita. Tengok orang mati patutnya kita insaf. 3 hari 3 malam tak lalu makan. Yang jadi masalahnya masyarakat kita lain macam. Ada orang mati dalam kampung ni 3 hari 3 malam tak payah masak sebab ada jamuan. Itu tidak betul dari sudut syariat. Syariatnya bila orang mati kita kena insaf. Jiran-jiran tetangga bawa makanan pergi kepada rumah si mati, bukan kita pergi makan barang dia. Ini kita kena hati-hati tuan-tuan. Baiklah para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa mengingati kematian Allah bukan titik terakhir kehidupan manusia, bahkan dia tukar pintu daripada alam akhirat ke alam barzakh untuk meneruskan perjalanan ke alam abadi yang disebut dalam alam akhirat. Dunia lah ni. Masuk kubur itu nama dia alam barzakh, alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Kita duduk atas dunia, mayat dia dalam tanah tu kalau korek belum hancur ada, tapi interaksi muamalah dia bukan lagi muamalah dunia, kita panggil muamalah di akhirat. Sebab semua tu benda berlaku dalam kubur, benda gaib, perkara yang kita tak nampak. Maka disitulah kita kena insaf dan kita kena sedar, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu tergamak mengingkari Allah padahal kamu dulunya mati, kita dulu belum ada. Kemudian Allah hidupkan lah ni. Setelah itu dia mematikan kamu, masuk kubur. Kemudian Allah menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Akhirnya kamu dikembalikan kepada Allah untuk menerima balasan. Jadi para jemaah sekalian, kita ni melalui fasa kehidupan kita. Yang pertama tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Kemudian tak ada balik, ada balik. Itu dipanggil hikmah kejadian manusia. Kenapa mati hidup, mati hidup?
Sebab bermula daripada tak ada, ada. Hidup balik yang kedua tak akan mati lagi. Terus tak tahu sampai ilal abad. Allah kata khalidina fiha. Yang masuk syurga kekal, yang masuk neraka juga yang kafir kekal. Na'udzubillah minan nar. Para jemaah sekalian, setiap hari kita menerima berita kematian, lebih-lebih lagi dalam musim Covid ni, Covid-19 ni. Berita kematian yang kita terima adalah terdiri dari mereka yang dekat dengan kita, keluarga kita ataupun kawan-kawan, ustaz kita ataupun member-member sekerja, sepengajian dengan kita. Yang pentingnya banyak sungguh. Kalau nak tengok ada kawan-kawan kita buat senarai kematian alim ulama yang terkena Covid, bukan mati musim Covid, itu lain. Mati positif Covid. Allah, kita rasa yang dekat benar lah tu. Bila orang, esok orang senarai kita pula. Allahu Akbar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Nak lari tak boleh lari. Seorang ulama besar dalam dunia ni bidang hadis, dia kena Covid. Dia tulis satu kata-kata yang saya rasa terkesan kata-kata itu sampai saat ini. Dia kata la yughni al-hazar minal qadar. Tidak lepas SOP, jagalah setara mana pun, kalau takdir Allah datang, kenalah dia. Seminggu lepas pada itu Syekh kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita cubalah usaha SOP itu jagalah tuan-tuan. Tapi jangan marah pula kalau kena juga, sebab itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Usaha kena ada, ikhtiar kena ada. Apa yang perlu kita sedari sekarang ialah kita semua bakal menjadi satu nama. Dicabut nama kita, dipakaikan satu nama baru, nama dia jenazah ataupun mayat. Buktinya bila ada orang mati, kita nak pergi ziarah. Orang ni nama apa? Kita kata Pak Husin. Mana Pak Husin? Tak tanya dah. Mana mayat? Jenazah kat mana? Kata di para ulama, awal manuzi'a, di antara perkara yang dicabut daripada seorang itu, nama dia orang tak panggil lagi, orang panggil mayat ataupun jenazah. Allahu Akbar. Lari tak boleh, benda pasti akan datang. Maka persiapan yang kita buat. Hari ini kita senaraikan orang mati, berapa hari lagi entah bila orang pula senarai kita, termasuk dalam min idadil amwat, di kalangan orang yang mati. Maka orang yang mati berpindahlah dia daripada alam dunia ke alam barzakh. Walaupun pakaian kita penuh almari, kita hanya dipakaikan dengan 3 kain kafan. Pendakwah kita bergurau, tapi gurau kena. Dia kata, tuan-tuan sedekahlah sekarang, jangan tunggu mati, kerana kain kafan tidak ada poket. Kain kafan tidak ada poket. Waktu duit dalam poket, waktu tangan masih boleh menyelup poket, dermalah anfiqu, dermalah fi sabilillah, sebelum kita dibawa diusung dengan kain kafan yang tidak ada poket. Kata di para pendakwah yang lain, harta kita tidak boleh dibawa bersama ke dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Kesimpulannya para jemaah sekalian, apabila kita sampai ke kubur, siapa yang akan menurunkan jenazah kita dalam kubur? Mungkin anak-anak, mungkin sahabat-sahabat, mungkin kawan-kawan atau ustaz kita yang bersimpati tolong bawa turun. Kemudian dikebumikan jenazah. Ada orang duduk di atas kubur menangis, bersimpati dengan kita seorang diri dalam kubur. Ada dalam kubur masih lagi gelak ketawa. Ada hak tak puk benar, duk isap rokok lagi dalam kubur. Hak ni berat benar. Langsung tidak ada keinsafan. Dahlah pergi dalam suasananya begitu, tidak menampakkan kesedaran dan keinsafan.
Sepatutnya kita duduk dalam atas kubur, kita sambil kita menunggu jenazah dikebumikan. Ketika itulah air mata kita bercucuran. Hari ini engkau pergi, boleh jadi besok aku pergi. Hari ini engkau keseorangan. Aku tak mampu menunggu di atas kubur ini selebih daripada 20 minit. Kita pun sesat bumi. Kita berdoa setakat mana yang kita mampu. Baliklah kita ke rumah. Itulah waktu saat al-i'tibar. Sepatutnya waktu itulah waktu kita mengambil i'tibar pengajaran. Hari ini dia, boleh jadi besok aku. Tapi apa boleh buat? Kata di penyair, mali jurhin bimayyitin ilam. Orang mati kalau ditoreh dengan pisau, tak menangis dia, tak sakit. Hakaza mautul qalb, demikianlah hati kita mati. Tengok duduk depan jenazah pun, turun dalam kubur pun tak insah-insah juga, sebab kita punya generator padam. Sama ada tak cukup api, tak cukup minyak, tak cukup gas. Maka inilah waktunya kita memperingatkan kita semua supaya kita insaf dan sedar perjalanan kita tidak begitu jauh. Kubur yang ada pula di sekeliling kita. Berjalan 2-3 kilometer perkuburan Islam. Pusing sana sini pun perkuburan orang Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yatba'ul mayyitu salasan fayaji'u isnan wa yabqa ma'aw wahid. Nabi kata akan mengikuti jenazah ke kubur 3 kumpulan. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 ni akan pergi kubur sekali. Keluarga dia, termasuklah kawan-kawan dia, harta dia dan juga amalan dia. Kita ni harta pun tak ikut dah ke kubur. Kalau mati, anak-anak tak nak naik kereta ayah, nak naik kereta jenazah. Sebab nama dia sudah tukar daripada encik fulan kepada jenazah fulan. Kenderaan pun tidak diguna, walaupun kereta comel depan tangga 10 buah, tapi yang bawa dia jenazah, ben jenazah, ben wakaf. Kadang-kadang ben pun nak cabut pintu dah. Itulah jenazah yang dia bawa. Keluarga ikut juga pergi. Kemudian 2 balik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabqa amaluhu, yang tinggal bersama dia iaitulah amalannya semata-mata. Para jemaah sekalian, bincang tentang kematian adalah salah satu daripada ubat penawar kerakusan jiwa, kelalaian kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan lakukanlah beberapa amalan. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Langkah pertama menghadapi persiapan kematian, at-taubatu ilallah. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Sebagian dalam hadis kata an-nadam taubah. Menyesali dosa-dosa yang lepas itu dikira satu taubat, langkah taubat. Kalau kita ada dosa dengan Allah banyak, istighfar.
taubat. Kalau dosa kita dengan orang, hantar balik bara-bara orang. Jangan duk mudah-mudah, tak apa, sikit tu, sikit pun kalau hak orang besar di akhirat esok. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia ambil tanah orang sejengkal, senyekal ni kecil nak tanam pokok sayur pun tak lepas. Tapi tawaqahullahu sab'a aradin, Allah kira daripada sejengkal di atas bumi ni sampai 7 lapis bumi. Berapa tebal? Berapa banyak? Kerana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pahala kita ni Allah kira dengan mithqala zarrah. Dosa juga mithqala zarrah. Kecil. Dia bukan kira pikul dengan tu. Yang kedua, kembalilah menuntut ilmu, mencari jalan yang selamat. Man salaka tariqan yaltamisu ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan ke syurga. Yang ketiga, sentiasalah muhasabatun nafsi, korek diri balik ke mana hala tuju kita. Tengok kawan-kawan mati kiri kanan depan belakang, jauh ke dekat kita dengan kematian dekat. Jangan duk nampak COVID tak banyak dah ni, mati elak. Kita kata tadi malaikat maut bukan kira COVID tak COVID, dia kira waktu tamat tempoh. Itulah beberapa tip yang ringkas tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita yang panjang di bawah tajuk Isti'dadu lil Maut, persiapan menghadapi kematian. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma irfa' hadzal waba' fi baladina Malaysia wa fi qaryatina hadhihi ya rabbal alamin. Ya Allah, hilangkanlah wabak penyakit COVID ini daripada kampung kita ini, daripada negeri kita dan negara kita, dan berikanlah keselamatan dan kesejahteraan kepada kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, serta semua masyarakat yang ada di atas dunia ini ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesedaran, keinsafan, sentiasa bermuhasabah diri, sehingga melayakkan kami untuk mendapat husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amitna Allahumma ala ghairi maftunin wala dhalin wala mubaddilin wala mughayyirin wala mubtadi'in. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma wafiq wali amrina tuanku sultan wa naibahu wa usratahu wa wuzara'ahu ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma khuz binasiyatin bil birri wat taqwa wa hayyi lahumul bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inuhum 'alaihi ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.